Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa man nafa'a bihi. Maka jika adalah padanya seukuh daripada ilmu, maka itu diambil daripada karangan-karangan ahli syar'i dan ulama-ulama dulu. Dan kalau sekiranya mereka itu dan kalangan mereka itu sesat dan tidak betul, maka daripada mana ia bertemu hak yang betul itu, maka hendaklah nyatakan kepada kami. Dan katanya bahawa sekalian kitab-kitab a'immah yang empat, iaitu mazhabul arba'ah, imam-imam ialah ridwanhum alaihim memuqallidihim, kebanyakan tempat amilan mereka Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan daripada segelintir golongan yang dikenal golongan Wahabiyah atau dulu dipanggil kaum mudun, ya, yang mereka kononnya pakai Quran dan hadis, mereka tidak pakai mazhab, apalagi jalan-jalan Sufiyah, lagi tidak masuk dalam pemikiran mereka. Mereka hanya berpegang dengan zahir nas, dan mereka tidak memakai akan ijma' ulama, dan mereka menolak tidak memakai mana mazhab, dan kalam-kalam mereka adalah kalam-kalam yang liar daripada kebenaran. Allah. Sekarang itu banyak, ya, mereka dah membuat tempat-tempat dalam kerajaan, tempat yang kita tak sangka banyak kita masuk. Kadang-kadang kita kesilapan, kita tidak berhati-hati, ya, mengawal benda ni, akhirnya termasuk pahaman-pahaman yang disebut. Ya, itulah mereka yang konon memakai Quran dan hadis saja, ya, sedangkan ijma' qiyas para ulama mereka tak jadikan dasar. Sedangkan kita dua kumpulan, satu dipanggil kumpulan mujtahid dan kedua golongan muqallid. Adapun orang yang sampai peringkat ijtihad, kita a'immah mazahib, ya, lain kedudukan mereka. Adapun kita bagi orang-orang yang tidak sampai peringkat ijtihad, wajib kita bertaklid. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nala kamu menghadapkan soalan kamu jika kamu tak memahami. Dan istimbat akan hukum itu perlu kepada kawaid yang khusus. Ya, oleh kerana itu imam-imam mazhab menjadi tempat rujukan kita. Mereka ni orang-orang yang pakar dalam mentadbir dan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu al-Imam Syafi'i menyatakan jika sahih hadis bahawa mazhab idza ra'ayna sahibul bir yamshi 'ala al-ma' qadi. Bila hadis itu hadis sahih adalah mazhab. Dan siapa yang boleh berjalan konon atas air padahal dia tidak ikut jalan yang sebenar, maka tolak aku tendang tak pakai. Itu kata Imam kita Syafi'i, merupakan ulama besar, wali besar, ya, atau di antara ulama-ulama besar. Maka betapa ia ambil, dijadikan menyalahinya. Dan bermula dakwaan ijtihad pada zaman sekarang itu jauh sehabis-habis jauh. Walaupun pintu ijtihad tidak ditutup, ya, Al-Imam As-Suyuti merupakan ulama besar yang maknanya masyhur dalam mazhab Syafi'i. Kalau baca qawaid al-fiqhiyah al-ashbah wal nazair itu tulisan, ya, jalan lain dan sebagainya, dia cuba istiqlal dan membuat mazhab sendiri, ya, maka dia tarik balik. Dia buat kaedah kena kaedah Imam Syafi'i, dia buat kaedah kena kaedah Imam Syafi'i. Akhir dapat waris, iaitu bermimpi sebuah istana yang hebat, cantik, yang bertiang yang empat, kerana dipahamkan empat mazhab itu. Setara dia sehebat Al-Imam Al-Suyuti, bukan jalan-jalan orang yang mana ulama tak kenal. Dia sendiri pun walaupun pintu ijtihad tidak tutup, tapi nak jejak tu tak ada orang boleh sampai. Ya, Al-Imam Al-Syafi'i jejak tangga mujtahid dalam dan ke masa umur dia 15 tahun. Ya, 15 tahun dah berjejak. Bayangkan punya kehebatan ilmu. Ya, tiba-tiba kita nak pakai Imam Syafi'i, dia pakai hujah bodoh di wahid. Jadi ikut Imam Syafi'i bukan masuk dia. Ya, kita ikut Rasulullah masuk. Yang dia bercakap, dia nampak dia punya bodoh. Ya, bodoh, jahil, bangang, bintul. Kita ikut Imam Syafi'i bukan maksum, tak payah tanya maksum, semua orang tahu. Yang maksud Nabi dan Rasul, kita ikut mazhab kenapa ijtihad
Ya, kita ikut imam mazhab kerana ijtihad yang dibuka oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Mana kita ada fa'asar lahu ajran, mana kita ada fa'afalahu ajrun wahid. Hadis sahih. Kalau ijtihad kena maka dapat 2 pahala. Kalau tersilap dan ijtihad, benda itu bukan benda qat'i, tapi benda ijtihadi, maka dapat 1 pahala. Bermakna orang yang sampai darjat mujtahid mutlak, mana manis tambata bi qawaidih, mereka yang istimbat hukum dengan qawaid jismi. Ya, itu boleh bagi imam mazhab mujtahid mutlak atau bagi mujtahid mustaqil. Kalau dalam mazhab Syafi'i bawah dia ada mujtahid fatwa, ya, Syekh Ramli, Syekh Imam Nawawi dan Al-Rafi. Bawah lagi pula ada mujtahid tarjih, itulah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ram, mana 3 lapis saja menjadi ijtihad dalam mazhab. Mujtahid mutlak, fatwa, tarjih. Kita nak memaham kalam dia pun masalah. Ya, inilah gelintir gulungan-gulungan dan tidak sedarkan akan diri mereka. Apalah bunyi rahmat dan imam mazhab dari besar. Baik kita ikut. Man fallada aliman laqiyallahu salima. Yang mengikut akan ulama-ulama yang muktabar untuk mengikut jalan Rasulullah SAW zahir dan batin, maka dia akan selamat berjumpa Allah Ta'ala. Dan ia sesungguhnya berkata Syaifan, dan terdahulu atas keduanya oleh Al-Fakhrul Razi. Bermula ulama-ulama sekarang ini seperti ijma' mereka itu atas bahawasanya tiada ada mustahid sekali-kali. Walaupun perkataan ini sepakat ijma' ini, tapi tak sampai peringkat mujtahid mutlak dalam baik. Dan dinakal oleh Ibn Hajar, ya, daripada ulama-ulama usul fiqh, bahawasanya tiada didapatkan kemudian daripada masa imam kita Asy-Syafi'i mujtahid sekali-kali, yakni apa? Mujtahid mustaqil. Iaitu dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i, ya, lepas dari Imam Syafi'i tak ada lagi yang mencecah darjat mujtahid mustaqil atau mujtahid, ya, mutlak. Itu maknanya. Kalau mujtahid tadi yang mesti fatwa dia berkata ada imam, manis tambata bi qawaid imami. Mereka mengistimal hukum mengikut qawaid imam. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawasanya satu puak yang digelarkan dengan kaum muda atau kaum Wahabi itu sesat, ya, lagi menyesatkan, ya, dan mereka itu yang terlebih karut daripada sekalian yang karut. Ya, kalau masalah khilafiyah ni boleh tahan sikitlah urusan di talqin itu, benda-benda ijtihad. Kalau benda masalah tawasul, masalah akidah dikafirkan tu boleh. Ya, dikatakan orang tawasul penyembah kubur lawan macam-macam dan halal darah yang baik. Dan golongan yang dikatakan melampaui daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi mereka nak mendekati akan jalan sufi atau lagi jauh. Di peringkat ilmu zahir pun mereka sangkut. Apatah lagi dalam perjalanan kerohanian yang sangat maknanya memerlukan, ya, kepahaman yang detail dan panduan mursyid yang murabi yang betul. Itu al-Imam Syafi'i, al-Imam Al-Ghazali menyatakan talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama, menuntut akan mursyid, ya, yang boleh membimbing jalan rohani kepada makrifat yang khasah. Itu menjadi keniscayaan bagi orang yang hendak menjalani jalan menuju pada makrifat yang khasah, makrifat dengan zauq dan wijdan, syuhud wal ayyan, makrifat dengan sebenar-benar makrifat. Ya, dia perlu mencari bahkan guru yang mursyid, dan mencari mursyid di akhir zaman macam mencari Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ada tapi sukar. Banyakkan mereka ini menutup diri. Sebab itu kita mohon kepada Allah, tunjukkan kita mana murabbi yang sebenar, mursyid yang sebenar, ya, supaya kita dapat berjalan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cari, minta bangun malam-malam tu, minta ya Allah berilah petunjuk kepadaku supaya aku jumpa dengan orang yang boleh memimpin aku ke jalan Engkau. Minta, ya, tuan yang tanya saya, ya, tuan minta sini bangun malam-malam berdoa minta menjumpa mursyid yang boleh membimbing. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam makrifat yang sebenar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi inna khairal quruni qurunun.